Perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. 6 kes aktif masih menerima rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan dengan tiada kes jangkitan baharu dicatatkan hari ini. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya menyatakan jumlah kes jangkitan di negara ini kekal 184 kes, manakala kes sembuh 175 kes. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei lalu, manakala jumlah kes impon sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 43 kes. 621 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala 12,874 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Sementara itu, 306 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan dalam tempoh 24 jam, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 95,559 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Universiti Teknologi Brunei UTB akan memendekkan jangka masa pengajian program-program ijazah sarjana muda kepada 3 tahun dalam usahanya menjadikan para graduan universiti berkenaan lebih kompetitif dalam pasaran pekerjaan. Dalam temubual bersama RTB, Profesor Dr. Haja Zohra binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor UTB menjelaskan, program ijazah 4 tahun yang ditawarkan sebelum ini kurang menarik bagi pelajar berbanding universiti di luar negara seperti Australia, United Kingdom dan beberapa buah negara lain yang menawarkan tempoh pengajian ijazah 3 tahun. Competitive advantage memasuki alam pekerjaan, jadinya mesti cepat, 4 tahun kepada 3 tahun, jadi cepat untuk mencari pekerjaan. Dan dengan COVID-19, pandemik yang anda tahu bila akan berakhir, dan ini akan memberi peluang kepada pelajar-pelajar ketani yang ada di sini untuk memasuki Universiti Teknologi Brunei juga. Dan kemudian ia juga tidak ada kompromi kepada accreditation, kerana international body pun sama juga 3 tahun 4 tahun mereka akan memberi akreditasi ya. Jadi UTB akan memastikan bahawa program-program teras satu atau kursus-kursus teras akan diberi kepada pelajar-pelajar. Dan kemudian yang terakhir sekali adalah kemasukan ke UTB. Ia akan menarik lagi. Sebab kalau 3 tahun menarik kepada pelajar-pelajar di dalam negeri dan di luar negara insya-Allah untuk masuk ke UTB. Objektif UTB adalah untuk menyediakan lebih banyak kursus yang lebih pendek, relevan dan lebih sesuai dengan pekerjaan dalam industri yang berkaitan. Fakulti Engineering tidak akan dipendekkan kursus ijazahnya kerana bisnes ini terikat dengan akreditasi Washington Accord. Jadi tidak boleh dipendekkan. Manakala macam School of Business, UTB School of Business, School of Computing dan Informatics, School of Design, School of Applied Sciences and Mathematics and Center for Communication and Teaching and Learning, habis dia adalah semua akan menawarkan kursus 3 tahun bermula pada Ogos insya-Allah tahun ini. Manakala program-program yang baru adalah BSc Honours in Fashion Design and Technology, BSc Honours in Mathematical Finance, BSc Honours in Communication, dan kemudian ada juga Masters of Science in Communication, part-time dan full-time, dan Bachelor of Science in Agrotechnology, minor in Business. Jadi 5 semuanya yang akan ditawarkan yang baru tu pada tahun ini insya-Allah. Sementara itu, Dr. Ahmad Syamaizar bin Haji Ahmad Sabli, Dekan Sekolah Reka Bentuk UTB menjelaskan, program 3 tahun dalam bidang fashion dan teknologi merupakan program tambahan bagi Sekolah Reka Bentuk dan akan menjadi platform para pelajar
untuk menjadi usahawan dalam industri fashion. Kursus ini dibentukkan dengan kaedah-kaedah yang merapatkan bakat talent dengan pengetahuan dan kemahiran, iaitu knowledge and skills. So antara subjek yang akan mereka pelajari adalah seperti entrepreneurship dan juga fashion marketing. Kepakaran mereka adalah dari segi pengetahuan konsep-konsep, fashion design dan juga kepakaran dalam teknologi yang terkini. Digambarkan juga dengan ada kursus seperti ini akan menjadi stimulai kepada industri kreatif untuk menolong menjana ekonomi negara dari segi diversification of economy, dan juga secara tidak langsung boleh membuka peluang bagi job creation as well. Beberapa orang pelajar UTB berpendapat tempoh pengajian yang dipendekkan dapat menjimatkan masa dan tenaga. Kerana bukan sahaja kami dapat graduate 1 tahun lebih awal, tapi kami juga dapat menjimatkan masa, kos pembelajaran dan juga tenaga. Ada difference lah dengan 3 tahun dan 4 tahun. Especially untuk architecture, 3 tahun ini memanglah penting lah. Bukan saja untuk saya, tapi banyak orang juga. Kerana proses menjadi architecture ini, jadi arkitek, ialah perlu juga ada master's degree. Jadi, mon tempoh dipendek menjadi 3, I think it will there will be more opportunities lah, since banyak orang graduate sooner dengan 3 tahun. Bengkel kemahiran asas kertas kerja diharap dapat meningkatkan kualiti asas penulisan kertas kerja. Ia antara salah satu aktiviti kempen Brunei Unified 2021. Laporan mengenainya selepas ini. Hari Radio Sedunia disambut pada setiap 13 Februari. Hari Radio Sedunia memperlihatkan betapa pentingnya peranan radio kepada dunia, termasuk peranannya dalam memberikan informasi yang berguna dari sudut ekonomi, budaya dan hal ehwal antarabangsa. Radio merupakan salah satu media yang mampu menjangkau pendengar secara meluas di dunia. Di awal kewujudannya, radio juga dikenali sebagai suatu alat komunikasi yang kuat dan medium kos rendah. Pada tahun ini ada 3 subtema ya, Hari Radio Sedunia, iaitu evolusi, inovasi dan juga connection ya. Dan di antara tiga subtema ini mempunyai pecah-pecahannya antara evolusi, dunia berubah dan radio berkembang. Dan inovasi, dunia berubah, radio menyesuaikan diri ya, dan berinovasi, dan juga connection, dunia berubah dan radio masih menghubungkan orang ramai ya. Dan apabila kalau kita memperkatakan mengenai dengan objektifnya, Hari Radio Sedunia ya, disambut untuk mengingatkan mengapa kita mencintai radio dan alasan kenapa di era sekarang kita sangat memerlukan radio lebih daripada sebelumnya. Dan Hari Radio Sedunia adalah tentang merayakan Hari Radio dan mengapa kita menyukainya dan mengapa kita memerlukannya hari ini dari yang sebelumnya. Di negara Brunei Darussalam, Perkhidmatan Melayu Radio Brunei, Perkhidmatan Inggeris dan Tionghoa ditubuhkan pada 2 Mei 1957. Seiring dengan arus perkembangan teknologi digital, perkhidmatan radio yang kini ditempatkan di Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar mempelbagaikan lagi cara penyampaian maklumatnya di bawah jenama radio seperti Instagram, Facebook dan aplikasi RTV Go selain mengekalkan 5 rangkaian iaitu Nasional FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM. Di usia yang sudah dewasa, Perkhidmatan Radio Brunei terus menjaga kemantapan nilai-nilai murni dalam perkhidmatan yang berlandaskan calak Brunei, walaupun Radio Brunei kini menghadapi proses evolusi dan perubahan yang didesak oleh kemajuan persekitarannya yang mencabar.
Bengkel kemahiran asas kertas kerja diharap dapat meningkatkan kualiti asas penulisan kertas kerja serta penambahan input bagi orang awam, belia dan mahasiswa Institut Pengajian Tinggi. Bengkel yang merupakan salah satu aktiviti kempen Brunei Unified 2021 itu diadakan di The Mall Gadung. Bengkel disampaikan oleh Awang Abdul Wafi bin Haji Abdul Rahman, mahasiswa Doktor Falsafah Perguruan Ugama dalam Pendidikan Islam di College University Perguruan Ugama Seri Begawan Kupu SB. Kertas kerja bertujuan untuk menyatakan hasrat atau tujuan untuk melaksanakan sesuatu program atau aktiviti dalam tempoh hari dan waktu yang tertentu. Antara komponen asas dalam kertas kerja cadangan yang disampaikan ialah basmalah, iaitu bismillah, pengenalan, objektif, tarikh, tempat dan waktu, sasaran peserta, tetamu kehormat atau tetamu undangan dan perbelanjaan. Jawatan Kuasa Takmir Masjid berfungsi bagi melaksanakan aktiviti dan kegiatan masjid lebih teratur, terutama sekali seperti majlis bertadarus di bulan Ramadan dan majlis dikir sempena sambutan Maulidur Rasul. Pagi tadi, Jawatan Kuasa Takmir Masjid Pengeran Muda Abdul Matin, Kampung Mulaun, mengadakan majlis pembubaran Jawatan Kuasa Takmir Masjid sesi 2018-2020 dan pelantikan Jawatan Kuasa Takmir Masjid sesi 2021-2023 masjid berkenaan. Majlis pembubaran dan pelantikan dipengerusikan oleh Awang Haji Abu Bakar bin Haji Muhammad Don, pengerusi bersama majlis dan selaku timbalan pengerusi Jawatan Kuasa Takmir Masjid. Sementara itu, pelantikan Jawatan Kuasa Takmir Masjid yang baharu di Hasran akan meneruskan pengimarahan masjid melalui pelaksanaan program dan aktiviti serta mempertahankan kewujudan struktur organisasi berkesan dalam pentadbiran masjid. Bidang kulinari atau masakan semakin menjadi tumpuan sama ada pengambilan kursus di institusi tinggi, sumber perniagaan maupun sekadar hobi. Namun bagi pengusaha yang ingin mengembangkan bidang tersebut sebagai perusahaan atau menjadikan sebagai hobi belajar memasak pada hujung minggu, ruang memasak yang lengkap dengan peralatan dan kelengkapan dapur adalah menjadi cabaran. Sebuah dapur komersial telah diwujudkan di negara ini, The Shed Kitchen. Ia merupakan inisiatif Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Darussalam Enterprise Dare untuk membantu para peniaga di negara ini, terutamanya yang berkecimpung dengan bidang pemakanan dengan menyediakan dapur komersial bagi memudahkan mereka menyediakan produk makanan tanpa memerlukan sebuah restoran. Dapur komersial ini dikendalikan oleh Agribiz di dalam bangunan pusat belia dan dirasmikan pada bulan Mei 2019. Dapur berkenaan direka dengan hasrat menyediakan ruang kulineri untuk mendukung masyarakat yang ingin meningkatkan penglibatan mereka dalam industri kulineri yang sedang giat berkembang, di samping menggalakkan mereka yang berhasrat untuk berkecimpung dalam industri berkenaan. Konsep penyewaan The Shed Kitchen melalui tempahan awal dengan sewa RM10 bagi setiap 1 jam semakin terkenal di negara ini, sehingga ada pelanggan atau restoran di negara ini yang menggunakannya secara tetap sebagai pengguna tetap dapur berkenaan. The Shed Kitchen juga memudahkan para pengendali kelas-kelas masakan di negara ini untuk mengadakan demo masakan dan hands-on bagi para pelajarnya. Dapur tersebut juga memudahkan persatuan dan orang persendirian semasa bulan Ramadan untuk menyediakan dan memasak makanan yang akan disumbangkan kepada golongan yang memerlukan. Allocate 4 company dalam satu masa. Meaning 4 company itu boleh sharing memasak untuk membuat production makanan. Fasiliti yang ada di sini sebenarnya paling murah lah kalau dikirakan yang mana kami menyediakan equipment, utensil, perkakas pemasak. Diorang hanya membawa raw material. Kami ini membuka untuk entrepreneur yang lain untuk mencuburi bidang masakan. Kalau Biskitan ada tempat untuk memasak, jadi kami memprovide tempat ini.
Penggunaan dapur komersial ini telah mendapat sambutan daripada orang-orang persendirian, agensi kerajaan, swasta, institusi pendidikan dan persatuan serta badan kebajikan di negara ini sesuai dengan matlamat dapur berkenaan diwujudkan sebagai pemangkin dan pemudah cara bagi mereka yang ingin berkecimpung dalam bidang masak-memasak. Mungkin sebilangan auda biasa mendengar kerja-kerja pembinaan majoritinya dilakukan oleh kaum lelaki. Namun, dewasa ini, kaum hawa juga tidak ketinggalan menceburkan diri sebagai pekerja binaan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penglibatan kaum hawa dalam bidang tersebut, Ahmaduddin Mawang ada laporannya. Rigoh sendirian berhad antara syarikat tempatan yang mengambil pekerja wanita sebagai pekerja binaan. Pada awalnya, jawatan tersebut hanya dibukakan untuk lelaki sahaja. Namun atas sebab tertentu, ia kemudiannya dibukakan kepada wanita. Dari hanya 2 orang pekerja binaan wanita, kini syarikat tersebut mempunyai 7 pekerja wanita dalam pelbagai jawatan. Of course, diorang ada rajin, dan apa lagi tadi tu? Kecekapan, tu memang ada cergas. Lepas tu ada leadership. So ada yang kepimpinan itu kami ada lantik diorang jadi junior foreman lah. Yang asasnya macam diorang membancuh simen, atau diorang ada buat jual dan diorang ada plaster. Since kami punya company is waterproofing contractor, so mostly kami punya kerja ada menggunakan spray machine lah, khasnya lah. Dan material kami pun lain-lain. So different kerja tu different methodnya. Saiz badan yang kecil bukan penghalang untuk wanita mampu melakukan pekerjaan yang dilakukan kaum lelaki seperti membancuh simen, mengendalikan mesin dan sebagainya. Malahan bagi sebilangan pekerja binaan wanita, pengalaman mengikuti kursus di Pusat Pembangunan Kapasiti PPK banyak membantu dalam mengatasi cabaran sebagai pekerja pembinaan. Amat mencabar. Memang banyak belajar dari bawah lah, pasal tadi belajar itu dari bawah macam belajar berpanas, menaik macam naik scaffold atau yang berani pun boleh jadi biasalah lama-lama macam itu. Yes, first aku memang gayat, and then lama-lama sudah macam kena guide, kena ajar oleh macam supervisor pun ada melihat kami apa dengan macam orang lama yang macam senior apa, orang ajar-ajar kami, so kami boleh tangkap. So. Mencabar. Yes, because time kami semua yang pekerja bini-bini sini, kami macam pegang semua kerja lah. Tapi kalau angkat barat tu bagian lelaki, kami pegang yang macam kami dapat buat saja. Bukan semestinya macam mana, macam ikut saja macam mana orang buat. It's not really heavy sebenarnya. Paling banyak pun berpanas. Of course lah, pasal building belum siapkan, so kadang kami buat outdoor punya kerja, so paling banyak berpanas. Ada sometimes kami tolong senior angkat-angkat barang, except for the heavy things lah. Sokongan keluarga dan rakan-rakan juga antara faktor yang menaikkan lagi semangat mereka untuk terus maju ke hadapan. Siap, ya macam buatkan lagi tani ni orang bagiku tambah confident lah, macam yang tani nak pernah buat itu Tani nak boleh fikirkan yang itu macam Tani nak dapat buat. So Tani boleh buat benarnya. Itu yang buatnya macam belajar dengan teamwork dan kawan atau sama-sama belajar. Kami kena pandang as bini-bini yang tahan and kuat, and then we gain respect lah from doing this job. We get to learn apa yang di luar tu buat di sini. Pasal mostly kontraktor foreigner pulang yang kami dengan kami bekerja. Macam usai rumah pun ada company lain which is foreigner. Diorang pun terkajut melihat kami bini-bini yang buat kerja. Macam mana orang luar bekerja di Brunei, macam orang asing, orang Cina, orang Filipin, kami dapat pegang semua kerja yang diorang buat. So if macam di mana-mana company, diorang boleh terimalah kami. Aku harap cuma tu, because
we as local, kami beranikan diri cuba pegang kerja macam dorang. Semangat dan keyakinan tinggi yang ditunjukkan oleh para pekerja binaan wanita ini wajar dijadikan contoh oleh golongan belia. Sekurang-kurangnya mereka telah membuktikan anak-anak tempatan tidak memilih pekerjaan dan sedia mencuburi apa jua kerjaya. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Aimaduddin Mawang untuk Berita RTV. Industri fashion muslimah di negara ini semakin berkembang dan menjadi perhatian kaum wanita, lebih-lebih lagi bagi trend tudung atau hijab. Justru para usahawan fashion tempatan kini cuba tampil dengan jenama tersendiri. Ini tidak terkecuali seorang pengusaha jenama tudung yang kini semakin dikenali dengan produk keluaran tempatan sehingga berjaya menembusi pasaran luar negara. Ikuti laporannya bersama Nadira Haji Umar. Dayang Hajah Nurliana binti Haji Marsini, 35 tahun, pemegang ijazah sarjana muda dalam bidang perakaunan dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, mula menceburkan diri dalam bidang perusahaan sejak 12 tahun lalu. Minatnya dalam penghasilan tudung timbul apabila melihat jenama-jenama luar negara yang semakin diminati di negara ini. Tahun 2018 menjadi detik bersejarah apabila pengusaha muda ini memberanikan diri menghasilkan produk-produk yang setanding dari luar negara dengan jenama Alia. Alia sebenarnya ditubuhkan pada tahun 2018 dan masa itu kami memulakan operasi kami di salah sebuah premis lah. Tapi pada bulan Oktober 2018 disebabkan ada few challenges, so kami mengambil keputusan untuk menjalankan operasi kami di atas talian saja, itu secara online lah. Dan dari sana juga kami bukakan platform untuk reseller. Jadi platform ini kami jadikan untuk membagi peluang kepada yang akan menjana pendapatan tambahan lah. Sebagai seorang pengusaha, Dayang Hajah Nurliana juga tidak terlepas dari menghadapi pelbagai cabaran. Baginya, apapun cabaran perlu dilalui dengan tenang dan sentiasa belajar dari kesilapan. Meskipun baru ditubuhkan 3 tahun lalu, namun Alia telah mempunyai koleksi lebih 300 warna dan corak tudung. Apa yang lebih membanggakan, Alia bukan sahaja mempunyai lebih 40 orang ejen terdiri daripada anak-anak tempatan, bahkan jenama tersebut berjaya menembusi pasaran luar negara termasuk Malaysia. InsyaAllah harapan kami dalam 5 tahun ke depan ini, mudah-mudahan kami dapat kekal di dalam pasaran dan juga ada perancangan-perancangan dalam masa terdekat ini untuk mengeluarkan produk-produk lain under brand Alia. Sebenarnya banyak saja platform-platform yang membolehkan kita ni start business tanpa modal. Jadi untuk memulakan sesuatu yang baru, yang diperlukan hanyalah kemahuan, dan kita ni perlu menukar mindset kita ni dan juga bersedia untuk belajar benda-benda baru, tidak takut untuk menghadapi kegagalan, sebab itu memang satu proses untuk kita ni belajar sebenarnya dan proses untuk berjaya. Prinsip mahu mencuba dan berfikiran positif antara rahsia kejayaan pengusaha gigih ini. Oleh itu, kepada golongan muda di luar sana, jangan pernah takut mencuba sesuatu yang baharu dan jangan takut untuk gagal. Ini kerana gagal sekali bukan bermakna gagal untuk selama-lamanya. Nadira Haji Umar untuk Berita RTV.